Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk mengambil bagian dalam pembahasan Tita Diraja pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua ahli yang berhormat di dalam dewan ini. Tahun ini, meskipun masyarakat Cina masih dalam perayaan, persidangan parlimen tetap diteruskan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Madani adalah kerajaan yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Tahun Baru Cina kali ini merupakan satu yang suka dilupakan bagi orang Sarawak. Seawal hari pertama Tahun Baru, banjir telah melanda, menjejaskan kawasan Bintulu, Miri, Kuching dan Sibu. Ramai mangsa belum sempat menyambut perayaan kerana mereka terperangkap dalam bencana dan menunggu bantuan. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada pasukan Barisan Hadapan yang bertukus lumus dalam operasi menyelamat. Hari ini mereka masih dalam keadaan melaksanakan tugas mereka di kawasan bencana. Di kawasan saya ingin juga merekodkan bahawa seorang APM, ahli anggota pertahanan awam di Sibu sudah telah rebah dan meninggal akibat keletihan ketika menjalankan tugasnya di dalam bencana banjir kali ini. Banjir yang melanda di Sarawak kali ini adalah antara yang paling teruk dalam beberapa dekad ini. Kerajaan perlu memberikan perhatian bahawa dalam pembangunan, sistem pembaritan dan saliran bandar juga perlu ditambah baik. Kejadian ini menunjukkan bahawa banyak kawasan masih mengalami kekurangan dan kelemahan dalam infrastruktur asas yang mengakibatkan kerugian besar kepada rakyat. Walaupun projek tempatan banjir di Sibu sedang dilaksanakan, namun kemajuannya masih sangat perlahan. Ketika ini, fasa keempat projek tersebut masih belum bermula. Sedangkan fasa kelima yang dirancangkan merangkumi kawasan Sungai Seduan, iaitu salah satu kawasan yang paling terjejas dalam bencana kali ini. Banjir telah menyebabkan jalan utama tenggelam dalam air dan melumpuhkan sistem pengangkutan dan mengakibatkan rugutan dan kelangan di antara penduduk. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan melaksanakan fasa keempat dan kelima perancangan tempatan banjir Sibu dengan secara serentak untuk mempercepatkan usaha menangani masalah banjir di Sibu. Selain itu, dalam pelan tempatan banjir Sibu, kawasan Sungai Bidut, Engkilo dan Sungai Sadik dan juga kawasan Lebaan tidak termasuk dalam perancangan tempatan banjir tersebut. Kawasan ini merupakan kawasan utama pertanian di Sibu, tetapi setiap kali hujan lebat atau air pasang, banyak rumah dan kebun terjejas akibat banjir. Di kawasan Lebaan Sibu, tangkor atau embankment yang dibina oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi melindungi tanah lincah pertanian telah usang dan tidak lagi berfungsi dengan baik, menyebabkan air tidak dapat mengalir keluar. Setiap kali banjir berlaku, air hanya surut selepas beberapa minggu. Ini membawa kesulitan yang berpanjangan kepada penduduk di sana. Saya menyeru kepada kerajaan untuk memasukkan kawasan seperti Sungai Pitu, kawasan Engkilo, Sungai Sadik dan juga Lebaan Sibu dalam pelan tempatan banjir Sibu, agar masalah banjir di sana dapat diselesaikan secara keseluruhan. Jabatan Pengairan dan Saliran juga perlu mengaji semula keadaan tangkor di kawasan Lebaan Sibu dan mencari penyelesaian yang lebih berkesan, bukan sekadar membaiki tanpa menyelesaikan masalah utama. Tuan Yang Di-Pertua, Jalan Ma'au adalah jalan utama di kawasan Sungai Bidut Sibu. Tahun lalu, kerajaan melalui Dana Maris telah menaik taraf sebahagian daripada jalan tersebut. Tetapi, bahagian yang berhubungan kawasan Engkilo dan Sungai Sadik belum lagi dinaik taraf. Sedangkan kawasan ini mengalami banjir yang paling teruk. Tahun ini, Jabatan Kerja Raya Sarawak Sibu telah mengemukakan permohonan untuk menaik taraf bahagian tersebut dan saya berharap kerajaan dapat meluruskan peruntukan yang diperlukan dengan segera supaya kita boleh menaik tarafkan keadaan jalan tersebut. Banjir di Jalan Ma'au bukan sekadar berlaku setahun sekali, tetapi hampir setiap bulan jalan tersebut akan ditenggelami oleh banjir. Dalam keadaan teruk, penduduk di kawasan tersebut
terpaksa berpindah ke bandar untuk tinggal bersama saudara mara atau menginap di hotel semata-mata supaya boleh pergi bekerja dan mencari rezeki. Oleh itu, projek naik taraf jalan ini tidak boleh ditangguhkan lagi dan kerajaan mesti segera menyalurkan peruntukan bagi menyelesaikan masalah ini. Pada laporan berita daripada utusan Borneo Online dan juga Suara Sarawak bertarikh 15 Januari 2025 menyatakan kerjasama antara Angkatan Pertahanan Awal Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia dalam membantu menghantar 38 pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan 6 guru pengawas peperiksaan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kong Hwa Sibu. Dan ini menunjukkan bagaimana keadaan teruk yang berlaku di kawasan Jalan Maau ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas peruntukan 25 juta bagi memperbaiki infrastruktur yang dimusnahkan dalam bencana ini. Namun, juga ada yang wang isang yang dihulukan oleh kerajaan persekutuan, namun berdasarkan syarat semasa ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Bencana, ramai mangsa yang terjejas terus tidak layak, yang terjejas teruk tidak layak menerima bantuan 1,000 ini. Sebagai contoh, mangsa yang mesti kawasan yang digelar bencana disaster mesti melebihi 10 keluarga dan mereka mesti berpindah kepada PBS baru layak untuk menerima wang esang ini. Jadi saya berharap kepada Jawatan Kuasa Bencana dapat melonggarkan syarat bantuan supaya lebih ramai mangsa dapat menerima manfaat dan merasakan keprihatinan kerajaan terhadap mereka. Kerana dalam bencana banjir ini ramai yang kekal di rumah walaupun rumah mereka dimasuki banjir kerana mereka takut barang-barang harta mereka dicuri dan juga ada yang mungkin tidak mereka lebih suka kekalkan di rumah mereka kerana di PBS mungkin keadaan juga tidak memuaskan. Ada yang PBS terlalu panas, tidak ada kelengkapan yang begitu lengkap juga merupakan satu masalah yang dihadapi. Jadi saya harap dalam bencana kali ini kerajaan boleh mengambil satu iktibar bagaimana pada masa yang akan datang kita boleh menambah baik usaha kita untuk membantu mangsa-mangsa kita di kawasan-kawasan bencana. Akhir sekali saya ingin mengutuk lagi tentang di Sibu projek untuk mengorek Sungai Rejang. Memang ada 2 kali dijalankan pada fahaman saya, fasa 1 dan fasa 2. Dan di antara 2 kali ini pengorekan Sungai Rejang memang dia dijalankan bukan berterusan, dia dijalankan 3-5 tahun sekali. Dan ini memang tidak membawa kesan yang baik untuk memperbaiki masalah banjir di Sibu. Dan saya difahamkan fasa 3 akan dilaksanakan pada rancangan Malaysia ke-13. Jadi saya menyuruh kepada kerajaan supaya buat satu kajian secara mendalam bagaimana untuk menangani masalah banjir di Sibu. Pengorekan Sungai Rejang, bagaimana kita boleh dilakukan dengan lebih berkesan. Kerana 3-5 tahun sekali buat dredging memang tidak guna. Kita perlu secara berterusan kita mengorekan Sungai Rejang. Kerana silting memang itu memang akibat pembalakan ataupun masalah pembangunan di kawasan atas memang mengakibat pemantapan yang berlaku begitu teruk di kawasan Sungai Rejang. Dan kita memang perlukan usaha untuk pengorekan yang berterusan untuk menangani masalah banjir di kawasan Sibu. Dan saya harap kementerian boleh memberikan penjelasan dan kajian terkini tentang
masalah-masalah banjir yang berlaku di kawasan Sibu. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya